Selamat sejahtera, nama saya Losyai dan nombor matrik E1939661. Hari ini saya akan membentangkan laporan projek akhir khusus pengangkutan bandar. Bagi cadangan pengangkutan, saya memilih lokasi di Bandar Putra Permai. Bagi pengenalan, Bandar Putra Permai merupakan kawasan berbandaran yang pesat membangun. Bandar Putra Permai juga berhampiran dengan lebuh raya utama seperti LDP, MES dan Legas. Ini membolehkan penduduk berhubung ke Putrajaya, Cyberjaya dan Kuala Lumpur dengan lebih mudah. Ini dilengkapi dengan pelbagai kemudahan seperti pasar raya, sekolah, klinik, taman rekreasi dan masjid untuk memenuhi keperluan penduduk. Lokasi ini ideal untuk keluarga, pelajar dan pekerja kerana persekitarannya yang selesa dan lengkap. Seterusnya, apakah masalah pengangkutan yang dihadapi oleh Bandar Putra Permai? Bagi masalah pengangkutan yang dihadapi oleh Bandar Putra Permai terdapat 4. Pertama adalah masalah kesesakan lalu lintas, kedua adalah masalah pengangkutan awam yang terhad, ketiga adalah masalah laluan pejalan kaki dan basikal, dan keempat adalah masalah pencemaran alam. Masalah yang pertama iaitu masalah kesesakan lalu lintas. Kesesakan berlaku di jalan utama seperti Jalan Putra Permai, terutama pada waktu puncak. Ini disebabkan oleh jumlah kenderaan yang sangat tinggi. Kedua adalah masalah pengangkutan awam yang terhad. Perkhidmatan bas awam kurang efisien dengan jadual perjalanan yang tidak konsisten dan bilangan bas yang terhad. Masalah yang ketiga adalah masalah laluan perjalan kaki dan basikal. Bagi laluan perjalan kaki di Bandar Putra Permai adalah sempit dan tidak bersambung sepenuhnya di beberapa kawasan. Ini menyukarkan pejalan kaki untuk bergerak dengan selamat dan selesa. Bagi masalah laluan basikal adalah tiada laluan basikal yang disediakan dan memaksa pengguna basikal berkongsi jalan dengan kenderaan bermotor. Dan seterusnya adalah kekurangan infrastruktur mesra basikal. Ini akan meningkatkan risiko keselamatan pengguna. Masalah yang keempat adalah masalah pencemaran alam. Kesesakan lalu lintas meningkatkan pencemaran udara dan bumi. Ini memberikan kesan buruk kepada alam sekitar dan kualiti hidup penduduk. Seterusnya adalah polisi pengangkutan yang dicadangkan. Seterusnya, bagi polisi pengangkutan, yang pertama adalah meningkatkan kemudahan jalan raya. Ini boleh memperbagi dan melebarkan jalan raya utama untuk mengurangkan kesesakan dan meningkat aliran trafik. Dan juga boleh menambah bilangan lampu isyarat dan papan tanda jalan raya yang jelas bagi memudahkan pemanduan. Dan kedua adalah meningkatkan sistem pengangkutan awam. Ini boleh menambah bilangan bas dan memperbagi jadual perjalanan untuk memastikan pengangkutan awam lebih efisien dan konsisten. Dan ini juga boleh memperkenalkan sistem pengangkutan bersepadu seperti bas yang lebih moden dan mesra alam. Polisi pengangkutan yang ketiga adalah meningkatkan infrastruktur pejalan kaki dan basikal. Ini membina laluan pejalan kaki yang lebih luas dan menyambungkan laluan terputus. Dan bukan itu saja, ini juga menyediakan laluan basikal yang selamat dan sesuai untuk kegunaan pengguna, terutama di kawasan komersial dan perumahan. Dan polisi pengangkutan yang keempat adalah mengurangkan pencemaran alam. Ini boleh menggalakkan pengguna kenderaan mesra alam seperti bas elektrik untuk mengurangkan pencemaran udara. Bukan itu saja, ini juga menggalakkan pembinaan kawasan hijau dan ruang terbuka untuk mengurangkan impak pencemaran. Seterusnya, saya akan memberikan cadangan jangka pendek selama 3 tahun. Terdapat 4 poin bagi cadangan jangka pendek selama 3 tahun. Pertama adalah pengurusan lalu lintas di kawasan perumahan. Kedua adalah meningkatkan perkhidmatan bas awam. Dan ketiga adalah meningkatkan kemudahan pengangkutan aktif
Dan keempat adalah penyediaan parking dan pengecas kereta elektrik. Bagi pengurus lalu lintas di kawasan perumahan, ini boleh menyediakan penerangan lalu lintas di kawasan perumahan dan persimpangan jalan yang sibuk serta meningkatkan pengawasan trafik untuk mengurangkan kesesakan dan juga boleh meningkatkan keselamatan. Kedua adalah meningkatkan perkhidmatan bas awam. Ini boleh menyediakan lebih banyak perkhidmatan bas dengan jarak perjalanan yang lebih konsisten dan tambang yang berpatutan untuk memudahkan penduduk menggunakan pengangkutan awam. Ketiga adalah meningkatkan kemudahan pengangkutan aktif. Ini membina laluan pejalan kaki yang lebih luas dan selamat serta memperkenalkan laluan basikal di kawasan utama bagi menyokong pengangkutan aktif yang lebih mesra pengguna. Keempat adalah penyediaan parking dan pengecas kereta elektrik. Ini mengenalkan kadar parking yang lebih tinggi di kawasan sesak dan menambah lebih banyak tempat parking serta stesen pengecas kenderaan elektrik iaitu charge EV untuk menyokong penggunaan kenderaan mesra alam. Seterusnya adalah cadangan jangka panjang bagi selama 30 tahun. Terdapat 4 poin bagi cadangan jangka panjang selama 30 tahun. Pertama adalah menaikkan taraf jalan raya, kedua adalah meningkatkan stesen bas dan taksi, dan ketiga adalah penyediaan laluan basikal di semua kawasan, dan keempat adalah penggunaan lampu isyarat pintar. Bagi cadangan yang pertama iaitu menaikkan taraf jalan raya, ini boleh menebalkan jalan utama dan membina jalan alternatif untuk mengurangkan kesesakan di kawasan yang sesak. Cadangan yang kedua adalah meningkatkan stesen bas dan taksi. Saya mencadang untuk membina lebih banyak stesen bas dan taksi yang selesa dan ini boleh memudah akses oleh penduduk. Dan cadangan yang ketiga adalah menyediakan laluan basikal di semua kawasan. Ini boleh membina laluan basikal yang selamat di sepanjang jalan utama dan taman untuk penggunaan basikal. Cadangan yang keempat adalah penggunaan lampu isyarat pintar. Iaitu saya mencadangkan memasang lampu isyarat pintar yang lebih banyak yang dapat mengesah jalan kenderaan dan menyesuaikan masa lampu hijau untuk melancarkan aliran trafik. Ini adalah pembentangan saya. Sekian, terima kasih.